Tibalah kita ke perkembangan sidang Dewan Rakyat hari ini. Tiada caj tambahan dikenakan pihak syarikat telekomunikasi ke atas wang sumbangan orang ramai menerusi tabung kemanusiaan komunikasi dan multimedia Malaysia. Jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari, setiap wang yang didermakan itu telah diaudit dan dilaporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Jelas Datuk Jailani, setiap sen yang didermakan itu diaudit syarikat juru audit Ernst & Young bagi memastikan ketelusannya sebelum diserah kepada Majlis Keselamatan Negara untuk diagihkan. Kerjasama itu dilakukan bersama pihak kementerian bersama syarikat perkhidmatan telekomunikasi Celcom, Digi dan Maxis. Setiap nilai derma yang disalurkan sepenuhnya kepada tabung berkenaan, tidak ada potongan tambahan kepada aman yang didermakan. Kalau kita derma RM10, RM10 lah. Kalau tidak, macam saya maklumkan tadilah, cuba yang berhormat gunakan phone sekarang boleh test. Dia akan keluar jumlah yang kita nyatakan. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang dilancar 24 Disember 2014 itu tidak terhad kepada bantuan penduduk terjejas sahaja. Ia turut diperluas kepada sebarang bencana yang berlaku. Setakat Januari lalu, sebanyak RM2.5 juta telah berjaya diperoleh dan ia masih dibuka untuk sumbangan hingga 31 Mac ini. Datuk Jailani menjawab soalan Wakil BN Kuala Selangor, Datuk Irmo Hizam Ibrahim dan DAP Seremban, Lok Siu Fuk. Orang awam yang membeli ubat di farmasi swasta boleh mengetahui harga runcit yang disarankan menerusi laman web Jabatan Farmasi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramanian berkata, senarai harga itu sebagai usaha berterusan kementerian memantau harga ubat-ubatan yang dijual di negara ini. Jelas beliau, senarai harga itu diperoleh hasil kerjasama kementerian dengan pihak industri dan pengedar untuk mendapatkan senarai harga ubat yang disyorkan. Ubat-ubatan di Malaysia bukanlah barangan yang dikawal harganya melalui peruntukan undang-undang. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan Malaysia berusaha untuk pemantauan harga ubat-ubat secara berterusan dan telah menyediakan senarai harga runcit yang dicadangkan atau Recommended Retail Price List yang telah dimuat naik di dalam laman Sesawang Farmasi website www.pharmacy.gov.my sebagai panduan dan rujukan rakyat apabila mendapatkan ubat-ubatan di hospital swasta, klinik dan farmasi runcit. Selain itu, sebagai usaha memastikan harga ubat sentiasa terkawal, Kementerian Kesihatan sedang melaksana pelabelan senarai harga cadangan bagi ubat-ubatan pada kotak ubat yang dijual di pasaran. Manakala ubat-ubatan bagi penyakit kronik pula dibekalkan kepada pesakit secara percuma bergantung kepada keperluan. Bagaimanapun, sekiranya rawatan seseorang pesakit memerlukan ubat tambahan, ia perlu dibeli di farmasi sekiranya tiada bekalan ubat di hospital kerajaan. Setiap sudut dan ruang lingkup akaun operasi dan pelaburan One Malaysia Development Berhad 1MDB akan diaudit dengan teliti oleh Jabatan Audit Negara. Justru semua pihak berkepentingan diminta bersabar dan menunggu kesahihan hasil pengauditan daripada jabatan tersebut. Menurut pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC, Datuk Nur Jazlan Muhammad, pihaknya menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap kewibawaan, keupayaan dan kredibiliti Jabatan Audit Negara di bawah pimpinan Tan Sri Amrin Buang bagi menyiasat 1MDB secara berkecuali, telus dan bertanggungjawab. The problem is the issue here is wide. The 1MDB issue is wide. So if it's wide and the AG looks at it from a wider scope, it will take a long time. PAC juga akan mengadakan kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebaik menerima laporan daripada Jabatan Audit Negara sekiranya wujud penyelewengan yang boleh didakwa mengikut Undang-Undang SPRM.